الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعين ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Jadi malam ini saya nak baca fakta yang berkaitan dengan Sayyidina Uthman ibn Affan. Pandangan Islam, khususnya Ahlus-Sunnah, berdasar pada Quran dan hadis terhadap Sayyidina Uthman, dan pandangan Syiah terhadap Sayyidina Uthman ibn Affan. Kita nak bicara khusus tu berdasar pada kitab-kitab, berdasar pada Quran hadis, bagaimana kedudukan Sayyidina Uthman ini, dan berdasar pada kitab-kitab Syiah, bagaimana pandangan mereka terhadap Sayyidina Uthman ibn Affan. Jadi oleh kerana kita habis dah perbincangan kitab Matan Arba'in itu, sebelum kita pindah kepada kitab lain, jadi kita rehat sementara dengan cuba tengoklah kitab-kitab lain, beberapa siri. Jadi insya-Allah pada malam ini saya nak bincang khusus tentang Sayyidina Uthman ini. Seperti yang kita maklum bahawa Sayyidina Uthman ibn Affan ini dianggap sebagai ar-ra'ilul awwal minal ashab ataupun minas sahabah. Kalau Sayyidina Abu Bakar dianggap sebagai ra'il, sebagai perintis, orang yang awal memeluk Islam, maka Sayyidina Uthman juga tidak terkecuali sebagai antara orang yang awal, sehingga disebut dalam kitab-kitab, mana-mana kitab pun bila disebutkan tentang Sayyidina Uthman, maka dia disenaraikan minar ra'ilil awal minas sahabah, antara golongan perintis di kalangan sahabat. Dan dianggap sebagai, kalau kita belajar akidah, bab usuluddin ini diletak di bawah furu'ul usul, cabang usul agama. Disebut bahawa Sayyidina Uthman ibn Affan ini adalah sahabat yang paling mulia selepas daripada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, maka Sayyidina Uthman lah yang disenaraikan sebagai sahabat yang paling lebih, paling afdal dari segi kedudukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengahwinkan dua orang anak, Ummu Kulthum dengan Ruqayyah. Dua orang puteri Rasulullah dikahwinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Uthman ibn Affan. Dan kerana itulah Sayyidina Uthman ini digelar sebagai Dhunnurain, orang yang memiliki dua cahaya mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kemuliaan yang tidak didapati oleh sahabat yang hatta Sayyidina Abu Bakar sendiri pun tak boleh. Ini kelebihan ni, boleh mana menjadi menantu Rasulullah dua orang. Bila mati ni ni pula. Kita tengoklah lepas ni Syiah kata gapo dia kita. Jadi Rasulullah ambil dia menjadi menantu dua orang anak. Hak ni tak ada sahabat. Sayyidina Ali seorang, Fatimah. Tapi Sayyidina Uthman ni dua orang. Ini satu kelebihan yang tidak akan dapat sampai kiamat. Tak ada orang dapat memperolehi kelebihan seperti Sayyidina Uthman. Ini saya tidak nak baca hadis lah. Kalau baca hadis itu jadi panjang. Kita nak sebut poin-poin. Sayyidina Uthman juga, berdasar kepada hadis yang sahih, Rasulullah sebut bahawa dia ni orang yang paling tinggi sifat malu. Sayyidina Uthman lebih makna malu kerana agama.
Malu dalam konteks agama dia ni. Ini satu kelebihan. Al-haya'u minal iman. Jadi malu dalam konteks itulah. Jadi nak tahu malu tu dalam konteks tu, waktu kena satu huraian hadis tu lah. Seorang yang sangat tinggi budi pekertinya, Sayyidina Uthman ini. Sayyidina Uthman ni hadirat kalau kita tengok dalam syair-syair Arab lah, menjadi lelaki yang kita kata yang diingini oleh mana-mana perempuan, sehingga ramai perempuan bersyair, doa dalam bentuk syair supaya dia ni ditakdirkan berkahwin dengan Sayyidina Uthman. Memang dia ni comel, Sayyidina Uthman ni comel, perangai baik, halus budi pekerti, sangat pemalu, penyantun, pemaaf, semua sifat-sifat baik terdapat pada pribadi yang bernama Uthman ini. Seorang yang ditarbiah dalam keluarga, lahir, membesar, terdidik dalam keluarga pemimpin. Dia ni adalah pokok Umawi. Pokok Umawi dia, terdidik di kalangan pemimpin. Mempunyai perwatakan yang sangat disenangi oleh orang. Ini senara yang ulama sebut berdasar pada hadis ni belakang ni. Pak ni berdasar pada hadis. Seorang yang sangat pemaaf, mudah kalau nak berunding apa-apa, dia mudah beri kelebihan pada orang. Dia tidak kira dia tasamuh, mudah tasamuh kalau dalam bahasa Kelantan, mudah kira. Tidak jenis payah kira dia. Sifat semula jadi dia ni jenis berlembut dengan orang. Tidak menunjukkan sikap kasar di hadapan orang. Ini tabiat dia sejak kecil lagi, Sayyidina Uthman ini. Kasirul ihsan wal hil, seorang yang sangat banyak budi, tinggi budinya, seorang yang sangat ihsan dan sangat bersopan santun, Sayyidina Uthman ini. Dan dia ni dianggap min ahkami Quraisyin aqlan. Di kalangan Quraisy dia ni antara orang yang paling pintar, paling cerdik. Wa afdaluhum ra'yan, dan dia ni dianggap mempunyai pemikiran yang istimewa, Sayyidina Uthman. Masyarakat Quraisy menyayangi Sayyidina Uthman kerana akhlaknya yang mulia dan gaya hidupnya yang sangat baik. Dan dia mempunyai budi pekerti. Dia kalau kita nak sebut Kelantan gini lah, mana bila dia bergaul dengan orang, dia boleh menyesuaikan diri dengan semua orang. Kanak-kanak akan puji, hak sebaya dengan dia puji, orang dewasa puji, orang tua puji lah. Ini pelik Sayyidina Uthman ni. Cukup banyak kelebihan tu tengok dalam manaqib Sayyidina Uthman ni. Sehingga dia ni menjadi sebutan di kalangan perempuan-perempuan, di kalangan bangsawan-bangsa, perempuan-perempuan dari kalangan bangsawan menjadi sebutan. Kalau boleh Uthman lah. Misalnya ada seorang perempuan bermadah, uhibbuka warrahmanu hubbu Quraisyin Uthman. Langkah dia kata, aku cinta kepada engkau demi Tuhan Ar-Rahman, secinta orang Quraisy kepada Uthman. Dia telah memeluk Islam. Ini antara orang yang awal. Setengah riwayat sebut dia ni orang ketiga, orang keempat gitulah masuk Islam. Bawah pada nombor 5. Sebab tu dikira Ar-Ra'i, perintis di kalangan sahabat. Atqan nas, orang yang paling bertakwa. Tengok atqan nas. Ada hadis ni sebenarnya. Atqan nas, orang yang paling bertakwa. Tapi Syiah kata himmatuhu batnuhu wa farjuh. Ini kata-kata Syiah dalam mana-mana kitab tu. Sayyidina Uthman dia kata dalam hidup dia tak ada yang menjadi perhatian kecuali perut dia dan set. Dahsyat. Pokok Syiah dalam kitab dia. Dia mari riwayat banyak lah. Sahabat-sahabat lain kata ada ni lah contoh orang ni duduk besar perut dengan besar ke set. Kita tengok selepas ni riwayat-riwayat dia. Siapa serupa dia kecek tu serupa dalam mana-mana kita himmatuhu batnuhu wa farjuh. Dia ni duk mikir kita makan lepas tu set tu ya pijak dia Sayyidina Uthman ni. Dalam kitab kita Syiah.
terkenal sebagai orang yang paling warak. Sayyidina Uthman ni wa awra'un nas, terkenal sebagai orang yang paling warak, wa ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Sayyidina Uthman ni seperti mana yang kita tahu, dia pernah beli ke telaga orang Yahudi di Madinah tu dengan jumlah yang begitu besar, kos yang begitu besar, kemudian dia wakafkan, ambil siapa saja, orang kafir pun boleh guna itu. Nabi kata selepas daripada perbuatan Sayyidina Uthman beli telaga ni bukan telaga seperti kita, telaga ni mana sumber air yang penting, telaga yang besar, sehingga 20 orang boleh sekali dia ambil, besar telaga tu, menjadi sumber untuk mengair, untuk buat jiw tanaman ke pun. Tapi orang kafir, orang Yahudi masa tu dia cas dengan harga yang tinggi lah orang Islam bila dia ambil air. Maka menjadi satu kepayahan, kesusahan pada umat Islam pada waktu itu. Dia mengadu pada Rasulullah kata, alangkah baiknya kalau ada orang Islam yang boleh menyelesaikan masalah petani ni. Maka Sayyidina Uthman pun pergi tanya orang Yahudi tu, kalau jual mana telaga? Jual sumber air. Jadi bobot Yahudi tu oleh kerana dia tidak berapa nak jual, dia letak harga yang begitu tinggi di luar daripada kemunasabahan tu. Sayyidina Uthman kata tak apa, aku bayar. Kejut dia. Dan dia letak harga tu dengan tidak niat nak jual. Bila Sayyidina Uthman beli, memang kaya sama sudah lah dia tu. Tapi Sayyidina Uthman dia tidak fikir tu, dia fikir ni untuk orang Islam sebab Nabi sebut. Maka bila dia beli sumber air tu, dia wakafkan, dia ijtihad. Maknanya siapa nak ambil air boleh ambil secara percuma. Ini jadi milik masyarakat Madinah. Nabi kata selepas ni tidak ada amalan yang boleh merosakkan Sayyidina Uthman. Semua ulama kata maksudnya syurga Sayyidina Uthman berdasar pada perbuatan dia. Sayyidina Uthman ni orang yang paling dermawan, paling pemurah, dan siapa pun asqan nas ni mana dia tak kira lah mana kalau bab piti-piti. Kalau orang minta tu asqan. Soal ni kita kata ajwad, paling dermawan. Tu saka dia ada satu sifat lagi, siapa kau perekak mudah nan. Mudah dalam bab piti-piti, khususnya kepada orang Islam. Dan Sayyidina Uthman ini turut serta berperang bersama Rasulullah dalam semua peperangan, kecuali beberapa peperangan yang disebut dalam sejarah. Misalnya dalam peperangan ketika Madinah ketika isteri dia sakit, bukan dia tak sakit pun Nabi tak pergi ke. Nabi kata kamu jaga isteri kamu yang sakit ni, Ruqayyah itu lebih baik daripada kamu ke, kerana keperluan sebagai suami itu. Jadi maknanya, tapi dia boleh ghanimah, dia boleh sebab dia tak pergi atas sebab syar'i kira. Wa ubliyal bala wa ablal bala al hasan, dan dia ni memberi sumbangan yang sangat besar dalam agama. Sayyidina Uthman dia telah memberikan sumbangan yang sangat besar dalam agama. Beliau telah menjawab jawatan khilafah sebagai khalifah selepas daripada Abu Bakar dan Umar Al-Khattab. Disebut ini pun berdasar kepada kenyataan sahabat. Cuma sini ringkas, tapi ini kenyataan sahabat kalau tengok dari riwayat. Fasara bin nasi bi sirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibai wa ta'assa bihim fa ajma'atil ummah alaihi. Sayyidina Uthman ni memang dia berjaya mengikut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana dua sahabatnya Sayyidina Abu Bakar sama juga telah berjaya mengikut betul-betul sama seperti yang dikehendaki oleh Rasulullah. Dan Sayyidina Uthman ini menjadi ikutan umat semasa dia memerintah, dia menjadi ikutan masyarakat. Mana umat telah sepakat menyatakan bahawa Sayyidina Uthman adalah merupakan manusia terbaik di zaman dia selepas wafat, selepas matinya Sayyidina Umar itu. Itu pandangan dari sudut pandangan orang Islam berdasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kena ingat dalam sejarah disebut Sayyidina Uthman ni dalam mana-mana kitab bahkan tak ada khilaf ni, tak ada khilaf. Suasana politik di zaman Sayyidina Uthman mula bergejolak, mula nampak berlaku perpecahan setelah orang Yahudi menghantar seorang tokoh ahli strategi dia yang katanya disebut dalam kitab dilatih khusus, nama Abdullah ibn Sabah ataupun disebut sebagai Ibn Sauda itu.
Selepas hak ni mari, di situlah mula. Jadi Abdullah ibn Sabah ni dia meracuni puak-puak Yahudi hak sekitar tu, kata orang-orang munafik. Dia cocok orang ni. Ni tak apalah tu, kita tidak nak sebut tu ya. Baik, sekarang kita nak tengok pula pandangan Syiah terhadap Sayyidina Uthman ini. Apa pandangan Syiah terhadap Sayyidina Uthman berdasar pada kitab-kitab dia. Dan kitab dia ni boleh dikatakan semua rujukan di sini kita boleh akses dalam internet dan kita akan dapat dalam bentuk PDF. Ada semua. Ni rujukan ni. Walaupun tak ada jual di kedai toko-toko buku di negeri kita, tapi kita boleh ambil. Dan saya pun setiap rujukan ni memang kita ambil dalam bentuk PDF. Kita boleh rujuk sendiri setiap muka surat, kita boleh cek. Syiah ni telah kecam Sayyidina Uthman ni dengan begitu dahsyat sekali. Pelbagai tohmahan, cercaan yang di luar daripada kotak pemikiran manusia yang waras telah dihunuskan kepada Sayyidina Uthman ibn Affan. Misalnya, lepas ni kita sebut riwayat. Misalnya Syiah telah menggambarkan bahawa Sayyidina Uthman ini adalah penzina. Dalam riwayat dia, mukhannath, pondan, yul'abu bih, menjadi mainan manusia. Punggung dia, kemaluan dia, tubuh dia menjadi mainan manusia. Seperti orang pondan, orang tu cuih, orang ni cuih. Dahsyat cara dia. Ni himmuhu batnuhu wa farjuh. Dalam setengah kitab sebut himmatuhu batnuhu wa farjuh. Yang menjadi perkiraan Sayyidina Uthman, hak dia duk fikir sama-sama setiap saatnya ke dia, untuk perut dia dan untuk kemaluan dia. Mana Sayyidina Uthman ni mikir bab makan dah seks sahaja. Golongan Syiah juga melalui riwayat-riwayat dusta mereka. Mereka telah kaitkan secara dusta, secara kejam kepada Sayyidina Uthman ni dengan nama Na'thal. An-Na'thal. Gapo dia Na'thal ni? Dahsyat ni. Mereka menyebutkan Sayyidina Uthman dengan Na'thal. Na'thal ini nama pada kemaluan Dabba'. Dabba' ni hyena. Kalau dalam bahasa ni hyena, hak jenis binatang yang makan bangkai itu. Jadi dia nisbahkan Sayyidina Uthman bukan kepada Dabba', pada kemaluan Dabba' itu. Kemaluan hyena itu. Dahsyat. Kerana mengikut puak-puak Syiah, hyena ini atau Dabba' ini, sebab dia kira binatang paling hina. Mengikut dalam kitab Syiah, dia kata binatang Dabba' hyena ni, bila dia memburu binatang lain, sebab dia ni memang dia makan, dia sepuluh anjing, sepuluh serigala lah. Bila dia kejar, dia buru binatang, sebelum dia makan, dia akan setubuh dulu binatang tu. Dalam kitab Syiah sebut gitu. Saya duk tengok National Geographic tak ada sebut gitu. Tapi dalam kitab Syiah ada sebut. Nak yang Dabba' ini, hina tak hina dia, bila dia buru binatang, sebelum dia makan binatang tu, dia ragu dulu. Kita pun jadi sakit kepala. Lepas tu dia kait dengan Sayyidina Uthman ni, kok mana? Ni ada cerita dia. Jahat sungguh Syiah ni. Jadi bila dia tengok Dabba' tu berangan lagu tu, dia kata serupa dengan Sayyidina Uthman. Dia buat reka satu cerita. Cerita ni disebut, pelajar-pelajar ni mesti ada sebut Sayyidina Uthman ni jahat gini-gini. Cerita dia gini. Sayyidina Uthman ni zaman ketika dia memerintah, ada dibawa pada dia seorang perempuan yang telah melakukan zina, untuk dilaksanakan hukum had. Jadi Sayyidina Uthman ni mengikut riwayat Syiah yang dusta ini, dia ambil perempuan tu, dia ragu perempuan tu. Dia telah jimat perempuan itu dengan cara paksa. Kemudian atas kuasa yang ada sebagai Amirul Mukminin, dia memerintahkan supaya perempuan itu direjam sampai mati. Ini mengikut dakwah Syiah dalam kitab dia. Nama kitab dia As-Siratul Mustaqim. Nama kitab Syiah. Nama kitab Syiah. Ini kita boleh akses dalam internet ni. Ada kitab dalam bentuk PDF. Jalan kebenaran, jalan yang benar, Siratul Mustaqim. Nama penulis dia Al-Bayadi. Siapa begitu sekali dia sebut hina Sayyidina Uthman. Mana dia ragu perempuan hak nak dihukum ke hukum hukum. Sebab Dabba' dia kata. Sebab tu dia panggil Sayyidina Uthman Na'thal, nama pada kemaluan binatang. Hak perangai huduh kan.
Cuba ada. Ada ke kampung kita balas apa kita hina begini sekali tak ada. Ni kalau bahasa budak-budak kan dia cicel ik lah ni. Nah, kalau bahasa budak-budak siapa tahu. Mana kita tak boleh nak gambar bila dia benci pada Sayyidina Uthman kan. Dia bui gambar teruk banyak lah. Teruk lagi depan teruk lagi. Siapa begitu sekali dalam kitab dia sebut tentang Sayyidina Uthman. Tomahan dan cercaan bukan tidak berpada setakat itu. Syiah ni tidak berpada setakat dia mengatakan Sayyidina Uthman ni zanin, seorang penzina yang teruklah, bukan penzina biasa. Jenayah dilakukan oleh seorang pemerintah yang tertinggi, Amirul Mukminin. Bukan sekadar itu dia kata. Walaysa al-amru qasiran inda Syiah al-ittihami Uthman radhiyallahu anhu bizina, bal ta'adduhu ila za'mihim annahu kana mimman yul'abu bih wa annahu kana mukhannathan. Ini juga disebut dalam kitab yang sama dan dalam kitab Ihqaqul Haqq untuk memastikannya benar itu benar. Nama kitab dia tu molek. Ihqaqul Haqq, nak pastikan ia benar itu benar. Nama kitab dia. Maka dia disebut. Dia kata Sayyidina Uthman ni bukan sebagai penzina sahaja dia, tetapi mengikut Syiah melalui riwayat-riwayat dalam kitab dia, dikata Sayyidina Uthman ni pondan dan dia menjadi mainan lelaki-lelaki. Bahkan Syiah ni lebih dahsyat lagi, dia bereka riwayat palsu yang mengatakan bahawa Sayyidina Ali sendiri kata Sayyidina Uthman ni pondan. Dia mari riwayat, banyak riwayat dia. Misalnya rupanya kata-kata himmatuhu batnuhu wa farjuhu itu kata-kata Sayyidina Ali. Tengok, dia buat fitnah akan nama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata. Sayyidina Ali ni birah Sayyidina Uthman lah. Sayyidina Ali. Tengok ni. Ni parah ni. Dalam kitab Al-Kulaini dengan sanadnya, dalam kitab dia Al-Kafi, kitab yang sesahih Bukhari, Kulaini ni Khatimatul Muhaddithin Syiah. Kalau ahli hadis Syiah dia berakhir di Kulaini, ahli hadis yang nombor 1. Dalam kitab dia sebut mana kononnya riwayat daripada Sayyidina Ali. Taruh pasal-pasal kena Sayyidina Ali. Dia kata mana? Dia kata Sayyidina Ali pernah berkhutbah atas mimbar. Sayyidina Ali pernah berkhutbah. Sayyidina Ali kata, kononnya kena khabar lama tengok lama tu Sayyidina Ali kata begini. Dak ni pokok Syiah ni. Ni kata-kata dusta ni. Sabaqar rajulani wa qama ats-tsalitsu kal ghurab himmatuhu batnuhu wa farjuhu ya wayha law qassa janahahu wa qata'a ra'sah lakana khairan lah. Ni kata-kata 1300 tahun lebih ni kata-kata ni. Sampai Sayyidina Ali ketika dia jadi khalifah selepas Sayyidina Uthman. Tengok, selepas Sayyidina Uthman mati. Dahlah kawan ni mati, kita ni orang mati jahat kat mana kita tak kecek je. Tapi nak yang teruk ni Sayyidina Ali. Jadilah betul lah kalau kita pakai riwayat Syiah ni. Kata kanannya Sayyidina Ali sebut dalam khutbah. Dia kata telah berlalu 2 orang. Muka mati dah 2 orang. Dan telah bangkit bangun orang yang 3. Orang yang ketiga ini seperti gagak yang menjadi perhatian minda dia adalah perut dan kemaluannya. Ya waiha Allah, kata ya waiha itu kata-kata keluhan. Dia kata kalaulah kita cukup, kita kerak sayap dia, sayap gurak tadi, dan kita batak kepala dia, hak tu sesuai ni. Nak ayat ni hina saya nak masuk gurak ni kayak binatang gagak ni kayak hitam katanya daging dia pun hitam gagak ni. Dia kata maknanya 2 orang tadi tu maknanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, hak yang ketiga Sayyidina Uthman. Gambaran yang begitu buruk yang diberikan oleh Sayyidina Ali mengikut riwayat Syiah ni. Dia kata kalau orang lagu ni sayap dia tu kita kerak biar dia tak boleh terbel, kata kepala kita cukup biar botok. Tu pada dengan dia. Siapa begitu dalam khutbah kanannya disebut begitu. Kata-kata pula ini disyarah oleh ulama-ulama dia. Misalnya Syekh Majlisi syarah dia kata maksud sabaqar rajulan tu 2 orang yang mari tu telah lepas dah tu, maknanya Abu Bakar dengan Umar.
Syiah juga mendakwa dari riwayat ini. Saya tidak nak baca semua riwayat dia, tidak jadi panjang, kita nak sebut sikit-sikit. Wa za'ama Syi'atu aidan anna Uthman bin Affan radhiyallahu anhu lam yakun yubali ahlalan akala am haraman. Dia kata Sayyidina Uthman dia tak kira asal ke jumpa dia makan, dia tak kira dah halal. Membujul lalu melita mata agama belaka ni, dia kata Sayyidina Uthman. Tengok teruk. Tengok ni Kulaini kononnya Kulaini wak mari riwayat Kulaini khatimatul muhadditsin, ahli hadis yang paling tinggi. Wak mari dalam kitab dia sanak dia sampai pada Ja'far As-Sadiq. Kononnya Ja'far As-Sadiq ni orang molek, anak-anak Sayyidina Waqas, cucu cicit Sayyidina Waqas. Kononnya Ja'far As-Sadiq kata, Ja'far As-Sadiq ni sebagai ahli fiqh nombor 1 dari Syiah ni, Imam Syiah yang kelima, Imam Syiah yang kelima Ja'far As-Sadiq. Dia ni dia orang dalam bab fiqh dia berakhir di Ja'far As-Sadiq. Dalam ajaran Syiah dia situ belaka. Dia kata Sayyidina Uthman ni dia tak cara hal-hal dia makan belaka, kerana saing dia pun begitu juga. Saing dia pun begitu juga. Abu Bakar Umar pun lagu tu lah, no saing. Lu saing apa jahat-jahat pak dia. Gitu maksudnya teruk gambaran dia ya. Sebab tu kitab ni kata kita tak faham lah, dia kata kalau kita baca ni kita jadi sakit kepala, dia kata tak segar-segar jadi tak segar. Sebab apa dia kata, bagaimana Syiah boleh serai saya peribadi Sayyidina Uthman, peribadi Sayyidina Uthman, yang mana Sayyidina Uthman ni kalau kita tengok dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Muslim misalnya disebut Sayyidina Uthman ni malaikat pemalu dia. Nak ayat tingginya peribadi Sayyidina Uthman ni sampai Rasulullah sebut malaikat ni lah orang yang malaikat malu dia. Tingginya dia punya mutu apa di peribadi Sayyidina Uthman. Tapi dan ke bapak Syiah setahun ni lah dia nilai orang yang Rasulullah nilai tu setahun tu. Bahkan Sayyidina Uthman ni dia pernah cerita di hadapan orang ramai di kalangan sahabat dia raya. Sayyidina Uthman pernah sebut dan diperakui oleh sahabat. Sayyidina Uthman kata dia ni sebelum dia masuk Islam di zaman jahiliyah, kerana di zaman jahiliyah ni dia tak ada istilah zina sebenarnya, dia boleh. Memang zina tu perkara biasa. Dia kata dia tak pernah sentuh perempuan, maksudnya tak pernah berzina. Walaupun di zaman jahiliyah biasa je zina ni, tidak menjadi benda yang pelik lah. Sebab tu kalau kita tengok dalam bab keturunan Arab ni, Ansabul Arab ini, Ansab ini, Kitabul Ansab, kita boleh tengok bagaimana berlaku bila selepas masuk Islam ni. Hak ni mari mengaku anak dia, hak ni mari mengaku ayah dia, kerana ini kesan daripada institusi keluarga yang tidak teratur di zaman jahiliyah itu. Sebab cara menikah pun boleh tengok dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, bagaimana cara berkahwin mengikut adat masyarakat Arab jahiliyah. Itu sangat hina, sangat hina. Sehingga ada bentuk perkahwinan tu perempuan seorang, suami ni belah orang. Ni belah orang suami. Lepas tu kita kata patut boleh anak nak berbeng lagi. Dia ada pula dia panggil ahli khilafah. Bila boleh anak dia tengok pula dia ada jawatan kuasa pula. Jawatan kuasa kampung tu hanya diiktiraf masyarakat yang menentukan nasab dan keturunan. Dia tengok anak ni dah belah suami ni. Bila boleh anak dia tengok meh siapa. Anak video nak suruh siapa, dah nak suruh siapa. Kok paling mirip dengan anak tu, maka jawatan kuasa ni akan kaitkan sanak itu, nasab itu. Ni bank pada kawan ni. Jadi hak 15 lagi tu putih mata. Kena syariat lain pula. Orang Arab iktiraf tu, masyarakat Arab jahiliyah iktiraf itu satu bentuk perkahwinan. Kita tak boleh nak gambar lah tu. Yang kedua, perkara yang kedua yang berkait dengan Sayyidina Uthman juga, Syiah mendakwa bahawa Sayyidina Uthman ini kana munafiqan kafiran wa qawluhum biwujubi la'ni wal bara'ati min. Mengikut dakwah Syiah, dia kata sebenarnya Sayyidina Uthman ini adalah munafik i'tiqadi dan dia adalah orang kafir, bukan munafik akhlak, tidak. Kalau munafik akhlak ni sebut-sebutlah bila iza wa'ada akhlafa, bila janji bohong, bila kecek pelawak, bila balas melampaui batas, tu dia panggil dalam hadis sebut 4 perkara kan.
Tu dia panggil nifaq akhlaki. Ada sifat nifaq tapi dari sudut akhlak. Orang Islam lagi tu. Sayyidina Umar ni tak. Nifaq dan nifaq i'tiqadi. Nifaq dari sudut akidah. Dia ni sebenarnya kafiran, Allah kafir. Dan Syiah dia meletakkan kenyataan ini bahawa wajib laknat Sayyidina Uthman. Wajib menyatakan kita berlepas diri, tidak ada kaitan dengan Sunnah. Wajib itu atas nama akidah dia. Sehingga siapa dia yang tidak beriktikad lagu ni, dia akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dilaknat oleh seluruh makhluk Allah ini. Dalam kitab Syiah mendakwa bahawa Sayyidina Uthman ibn Affan ini, dia ni seorang munafik yang menyatakan Islam secara pura-pura dan menyembunyikan nifaknya. Ni'matullah Al-Jazairi, seorang tokoh Syiah, dalam kitab dia Al-Anwar An-Nu'maniyah, kitab dia tu dia sebut kan. Ni kenyataan Ni'matullah Al-Jazairi dalam kitab dia ni. Ni'matullah Al-Jazairi ni ulama besar Syiah ni, menjadi rujukan dalam dunia pengurusan Syiah. Ni'matullah Al-Jazairi ini menjadi rujukan kitab dia. Ni'matullah Al-Jazairi ni, nama kita ada Al-Anwar An-Nu'maniyah. Dia kata mana? Dia kata Uthman kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam mimman azhara al-Islam wa abtana an-nifaq. Dia kata Uthman ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ni antara orang munafik yang menzahirkan Islam dan menyembunyikan munafiknya. Karki. Seorang ulama Syiah nama Karki. Dia sebut kan. Apa juga dia sebut ni. Nama kita ada Nafhatul Lahu. Nama kita Syekh Karki ni, nama kita dia ni Nafhatul Lahu. Inna man lam yajid fi qalbihi adawatan li Uthman wa lam yastahilla irdah wa lam ya'taqid kufrah fahuwa aduwwun lillahi wa rasul kafirun bima anzalallah. Kata Karki, dia kata sesiapa yang merasakan dalam jiwa dia tidak ada perasaan benci kepada Sayyidina Uthman, katakanlah seseorang itu dia rasa tak ada, dia rasa benci pada Sayyidina Uthman. Kalau ada orang berasa lagu tu, dan dia tidak menganggap halal untuk maruah Sayyidina Uthman, dia tidak menganggap halal maruah Sayyidina Uthman, dan dia merasakan dia tidak berkeyakinan bahawa kafirnya Sayyidina Uthman, maka dia sebenarnya adalah musuh Allah dan musuh Rasul Allah. Dia kafir dengan ayat Al-Quran yang Allah telah turunkan. Kerana dia sabit dalam Quran ayat-ayat berkenaan dengan munafik semua kena pada Sayyidina Uthman dalam kita. Jadi siapa dia kata Sayyidina Uthman ni baik, tidak beriktikad bahawa Sayyidina Uthman ni kufur, tidak beriktikad bahawa Sayyidina Uthman ni jahat dan sebagainya, bahkan tak ada perasaan benci pada Sayyidina Uthman, orang itu sebenarnya kafir billahi wa rasul, kufur dengan kepada Allah dan Rasul. Namun pokok Syiah ni dia bukan berpada sekadar mengatakan Sayyidina Uthman ini kafir. Bahkan Syiah ni juga mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan Sayyidina Uthman. Dahlah dia kata Sayyidina Uthman kafir. Siapa dia tidak mengkafirkan Sayyidina Uthman, maka dia jadi kafir. Dia pakai hadis tu. Kerana tidak mengkafirkan kafir, orang itu jadi kafir. Dia pusing tu. Dan orang yang tidak membenci Sayyidina Uthman jadi kafir juga. Orang yang tidak cerca Sayyidina Uthman jadi kafir juga. Dan orang yang tidak menjatuhkan maruah Sayyidina Uthman jadi kafir juga. Tu kenyataan dia. Selain daripada itu, berdasar pada riwayat Syiah dalam kitab Al-Misbah lil Kafa'mi. Nama ulama dia. Saya pun tak pastilah bahasa Arab atau bahasa Gabon ni. Nama kitab tu Al-Misbah. Misbah ni pelita lampu. Maknanya kalau ada tu jadi cerah. Jadi cerah ke neraka maksudnya. Jadi cerah. Penulis dia nama Kafa'mi nama. Dan kitab Ilmul Yakin lil Kashani. Ini ulama besar dia, Kashani. Ilmul Yakin. Wal fusulul muhimmah lil hurrul amilin. Ini ulama yang menjadi ulama besar yang menjadi rujukan Abu Asy'ari. Dan Mafatihul Jinan Abbas Qummi ni ulama besar dia juga. Dia sebut ni. Dia kata
Syiah ni, kelompok Syiah ni bukan sekadar dia mengkafirkan Sayyidina Uthman, bahkan dia mewajibkan mesti laknat Sayyidina Uthman, wajib laknat Sayyidina Uthman, dan wajib menyatakan bara'atun min, berlepas diri daripada Sayyidina Uthman. Jangan kita buat hubungan sebagai akhukum, innamal mu'minuna ikhwah, tak ada tu dengan Sayyidina Uthman, tak ada tu. Innamal mu'minuna ikhwatun, hak tu untuk orang Islam. Sayyidina Uthman tak boleh kita guna ayat tu untuk dia. Dia tidak ikhwah kita. Tu maksud dia. Okey, baik. Yang ketiga, yang ketiga berkait dengan Sayyidina Uthman lagi, berkait dengan Sayyidina Uthman lagi. Sebab ni dia buat tajuk sesa kita sahabat, jadi mudah kita tengok. Sayyidina Uthman ni banyak dekat dengan 10 muka surat dia sebut. Yang ketiga, za'ama syi'atu al-ithna asyariyah anna Uthman radhiyallahu ta'ala anhu qatala zawjatah ibnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syiah Imam 12 atau Syiah Ja'fari atau Syiah Rafidah, sama saja tu. Mereka mendakwa bahawa Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu telah membunuh isterinya, iaitu puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syiah telah mendakwa, Syiah Imam 12 telah mendakwa bahawa Uthman radhiyallahu anhu telah membunuh Ruqayyah, puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia tahu. Dia lah riwayat, banyaklah riwayat ni. Dengar Quran lagi, dengar hadis, banyak riwayat ni. Selain daripada itu, bahkan dalam riwayat Syiah, dia bukan sekadar kata sebut Sayyidina Uthman bunuh Ruqayyah, dia sebutnya cara Sayyidina Uthman bunuh Ruqayyah. Lagu mana cara tu, sampai mati Ruqayyah itu, disebut dalam kitab dia. Dan disebut di atas Rasulullah sangat sedih. Rasulullah mengalirkan air mata bila pergi ke kubur Ruqayyah itu. Bila Sayyidina Uthman bunuh, maknanya Sayyidina Uthman bunuh Ruqayyah ini ketika Nabi hidup lagi. Kerana selepas tu baru boleh Ummu Kulsum ni, dia kata. Jadi bila bunuh Ruqayyah itu, jadi Nabi ni takut pada Sayyidina Uthman. Bila Nabi di kubur Sayyidina Uthman, Nabi lengok pelan, sedih mengalir air mata. Dia sebut dari riwayat, ya ni riwayat Syiah. Dalam kitab Turuq Minal Kafi lil Kulaini. Sebab kitab Kafi ni dia 8 jilid. Kitab Kafi ni dia 8 jilid. Usul Kafi, Furuq Kafi, Raudah Minal Kafi. Dia 8 jilid lah, kitab tu 8 jilid. Ada kitab tu, ada boleh di Kelantan kita dah boleh. Kalau nak photostat lah, asal tak ada jual. Kalau nak baca boleh baca. Kitab tu ada. Tak silap saya ni dengan Al-Fadhil Ustaz Datuk Ma'irat kita, pada kitab tu tak silap saya. Ada kitab tu dengan dia, Al-Kafi. Memang ada dengan dia. Memang ada dengan dia. Memang ada dengan, sebab kita pun pinjam dia. Memang ada dengan dia. Kalau nak ke boleh minta banyak dengan Datuk Ma'irat tu, kitab Syiah banyak. Al-Kafi tu dia ada asal. Jadi bagaimana Sayyidina Uthman yang bunuh Ruqayyah itu? Bagaimana dia bunuh? Tengok. Ni dalam kitab mana? Kitab tadi As-Siratul Mustaqim, Syekh Bayadi. Ni ulama besar Syiah juga ni. Dia kata kan, jadi Syiah dakwa bahawa Sayyidina Uthman ni dia bunuh Ruqayyah itu dengan cara dia pukul. Dia katak dengan benda tumpul sehingga mati. Mana seksa nak mati tu. Dan dia sebut dalam riwayat dia juga, dia kata Ruqayyah ini sangat terseksa. Ni saya buat. Anna Ruqayyah kanat khaifatan min Uthman. Ruqayyah ni jadi fobia, jadi takut. Ada takut semua kerana Sayyidina Uthman. Kasar Sayyidina Uthman. Sedangkan kita tengok tadi dalam hadis Sayyidina Uthman ni lembut. Tabiat dia lembut, penyantun. Lembut belum dah bersikap lain, lembut lah. Seorang yang budiman. Tapi mengikut gambar Syiah, kasar. Siapa mahal bini, mati bini. Orang kasar kampung kita pun tak mati bini. Dia ni mati bini, anak Nabi pula tu.
Nabi hidup lagi maksud. Dan mengikut riwayat Syiah juga, Ruqayyah kerana terlalu takut sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah melepaskan daripada belenggu Sayyidina Uthman ini, dan supaya Allah melepaskan daripada kejahatan terkutuk Sayyidina Uthman ini. Itu dalam riwayat Syiah. Gitu ya. Jadi Syiah ni disebut sini waqala Hashim Ma'ruf al-Husaini, seorang ulama Syiah nama Hashim, tapi dia ni lebih dikenali sebagai Husaini. Dia ni antara Syiah baru lah. Banyak dia telah mengisyaratkan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan bagaimana Sayyidina Uthman ini dia layan dengan layan yang sangat buruk terhadap Ruqayyah ini. Sangat buruk. Dan dia tak jaga ke hati Rasulullah ni. Mungkin Rasulullah tu ada lagi. Dia buat nyanyi ke Ruqayyah, dia tak jaga ke perasaan Rasulullah. Tengok dia sebut sini. Sayyidina Uthman ni ketika Ruqayyah ada, dia nikah lama dengan perempuan lain. Tengok ni, lawak sungguh. Padahal mana ada sebut dalam sejarah. Lama perempuan lain, dia tak percaya pada Rasulullah. Tengok Sayyidina Ali, kan Sayyidina Ali riwayat ada nak nikah. Lama Rasulullah rasa tak senang hati dia. Sayyidina Ali nak nikah juga, Sayyidina Ali ni kuat nafsu. Tapi oleh kerana Fatimah ada, Rasulullah ada, lepas Fatimah wafat baru dia nikah. Ni Sayyidina Uthman ni tak. Ruqayyah tu ada, Nabi tu ada, dia nikah ramai ke perempuan lain. Dan sebenarnya antara sebab selain pada kena pukul itu, Sayyidina Ruqayyah ini mati kerana tekanan perasaan. Walaupun matinya kerana terkesan daripada darabatin qasiyah minhu addat ila kasri adla'iha. Dalam tekanan perasaan adalah keadaan yang tertekan untuk lelaki ni gini, poligami lah. Dan mati dia sebenarnya kerana dipukul dengan qasiyah, dengan kasar, dengan kuat, yang mana pukulan itu menyebabkan patah beberapa tulang rusuk Ruqayyah, patah beberapa tulang rusuk Ruqayyah, dan dia mati kerana itu. Kenyataan yang menyebutkan bahawa Sayyidina Uthman ni pukul Ruqayyah sehingga patah beberapa tulang rusuk dan membawa kepada matinya Ruqayyah ini, kenyataan ini, fasyi'atu idzan salafhum wa khalafhum ala anna Uthman radhiyallahu anhu qatala Ruqayyah. Kenyataan ini sebut dalam kitab dulu dan kitab sekarang ada sebut belaka. Puak salah Syiah, puak khalaf Syiah, ada belaka sebut kenyataan ini. Gitulah. Lepas tu tuan kitab ni dia cuba. Tuan kitab ni dia cuba betul balik cerita. Saya nak sebut sikit lagi. Kita nak habis sikit lagi, 2 poin lagi. Kita pun habis lah ni, 2 poin lagi. Rawal Uqayli wa Ibn Adi bisanadayhima an Abbad bin Abbad anna Yunus bin Khabbab al-Asadi wa kana rafidhiyan. 2 orang Rafidah, Syiah Rafidah ni mengikut Uqayli. Qala lahu, kata kepada dia, inna Uthman qatala bintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala lahu Abbad qatala wahidah falam ankahhu al-ukhra. Jadi mengikut riwayat daripada Uqayli, dia kata dalam riwayat dia kata Sayyidina Uthman ni, mengikut Uqayli, Ibnu Adi dengan riwayat kedua mereka, dia ambil riwayat daripada Abbad bin Abbad bahawa Yunus bin Khabbab al-Asadi, kedua-duanya Abbad bin Abbad dan Yunus bin Khabbab ni semua Syiah Rafidah lakon. Jadi qala lahu, dia kata Yunus ni kata kepada Abbad bahawa Sayyidina Uthman, Yunus ni bawa Syiah lakon ni riwayat Uqayli. Yunus kata Uthman ni telah bunuh 2 orang anak Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Lalu Abbad kata, dia bunuh seorang je. Hak seorang lagi dia ambil begitu, dia tak nikah. Jadi mengikut Syiah ni, mengikut riwayat ni, hak dia bunuh Ruqayyah. Bila Ruqayyah mati,
dia berseduduk dengan Ummu Kulthum tanpa kahwin. Tengok tu dalam riwayat. Bila Abbas kata gitu, Syiah Rafidah ni Syiah yang mengkafirkan sahabat, orang panggil Syiah Rafidah. Bila Abbas kata gitu, dia pun jadi bengong. Sama Syiah pun jadi bengong. Aku tak dengar dia kata gitu. Tengok tu muka bagi buat-buat. Dia pun jadi fabuhita, tercengeng-cengeng, terbungkallah Rafidu. Dia pun senyap, tak ada jawapan, senyap. Tak nak kata gap. Syiah mendakwa bahawa Nabi faqad za'ama ba'd asy-Syiah anna allati qatalaha Utsman kanat Ummu Kulthum.